Saya Dr. Daniel bin Zainal Abidin dari Pulau Pinang. Alhamdulillah dijemput untuk menyampaikan sedikit pengisian. Pada asalnya saya merasakan saya akan menyampaikan ceramah, tetapi di sana tercatat ceramah ringkas. Jadi tidak boleh panjang, hanya pendek. Berapa lama Tuan Haji Yusni diberikan 40 minit, setengah jam ke 40 minit. Panjang tu. Tak saya lupakan kepada Tuan Haji Yusni yang merupakan pengurusi pada GDM Malaysia Negeri Pulau Pinang. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan. Nabi Muhammad seorang nabi. Nabi artinya seorang manusia yang Tuhan pilih, yang Allah pilih. Pemimpin yang Tuhan pilih, yang Allah pilih. Bukan pemimpin dipilih manusia berdasarkan PRU. Bukan pemimpin pilihan manusia berdasarkan demokrasi. Kalau pemimpin yang bernama Rasul dipilih oleh manusia, kita akan ada problem, masalah. Minta maaf. Ada pemimpin yang dipilih yang baik, macam Masya Allah yang di hadapan kita. Tapi ada yang langsung tidak baik. Tetapi Rasul-Rasul, Nabi, semuanya Allah pilih. Lantas mereka merupakan orang special, orang istimewa yang merupakan contoh bagi semua orang. Tak kira dia percaya kepada mereka sebagai Nabi ataupun tidak percaya, tidak dipedulikan semua itu, sebab yang Allah pilih ini amat special. Tadi ada seorang yang bercakap dalam montaj tadi, yang pertama sekali. Dia mengatakan Nabi Muhammad alaihissalam bukan pengasas agama Islam. Mungkin ada sebahagian di sini yang mungkin terkejut. What? Nabi Muhammad bukan pengasas agama Islam? Kenyataan yang mengejutkan itu sebenarnya adalah benar. Sebab Rasul-Rasul ini ramai, bermula dengan Adam, Nabi Adam, dan yang terakhir Nabi Muhammad alaihissalam. Dan semua Rasul bawa agama Allah. Agama Allah namanya Islam. Maka Rasul-Rasul yang awal bawa agama Allah yang juga bernama Islam. Dan Nabi Muhammad Rasul terakhir yang juga membawa agama Islam. Jadi benar kenyataan tadi. Nabi Muhammad alaihissalam bukan orang pertama yang membawa agama Islam. Sebab Rasul-Rasul sebelum baginda sudah membawa agama Islam. Apa itu Islam? Ramai yang bertanyakan. What is Islam? Islam ini bahasa Arab. Dia dari kalimat Arab salima. Salima dalam bahasa Arab cara mudah bermaksud peace. Kedamaian. Jadi bila orang sebut agama Islam, tuan-tuan, puan-puan kena ingat, oh ini agama yang berkait dengan peace. Berkait dengan kedamaian. Bukan pergaduhan. Bukan pembunuhan. Bukan berkelahi. Tidak. Dia bawa peace. Sebab itu bila Nabi Muhammad alaihissalam berada di Madinah. Nabi dari Mekah. Kemudian ada tekanan. Akhirnya terpaksa pergi ke Madinah. Di kota Madinah ada Yahudi. The Jews. Ada 3 puak Yahudi di Madinah. Yahudi ini, dia tidak suka dengan Nabi Muhammad.
Mereka tidak suka Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad layan mereka dengan baik. Mereka memusuhi Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Tapi Nabi Muhammad layan mereka dengan baik. Memberikan kepada mereka hak. Lantas, ia suatu manifestasi tentang peace tadi. Kedamaian. Walaupun terhadap orang bukan Islam. Kita di Malaysia sebuah masyarakat majmuk. Saya pernah bercakap baru-baru ini bila orang bertanya saya tentang what's happening in India? Apa yang sedang berlaku di India? Baru-baru ini. Masjid dirobohkan, dilaporkan oleh Al Jazeera. Saya baca laporan Al Jazeera, ditulis oleh seorang yang bukan Islam tentang apa yang berlaku di India oleh tokoh-tokoh politik di sana, oleh sebahagian orang-orang agama Hindu di sana, membunuh orang Islam, meruntuhkan masjid. Ini kejam, zalim, semata-mata kerana mereka orang Islam. Dan saya berkata, orang bukan Islam di Malaysia terselamat. Orang Islam tidak akan melakukan yang seperti itu kepada orang bukan Islam. You all selamat. Tahu sebab apa? Sebab orang Islam di Malaysia ini rata-ratanya, bukan kesemuanya, rata-ratanya orang Melayu. Rata-ratanya. Rata-ratanya orang Melayu. Dan orang Melayu yang beragama Islam ini tidak akan menzolimi yang bukan Islam. Tahu sebab apa? Sebab ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau semata-mata kerana Melayu, saya tak tahu apa akan berlaku. Kerana bangsa saja. Kami Melayu, you all bukan Melayu, jaga. Boleh berlaku begitu. Tapi sebab Islam, dia tak tengok non-Muslim sebagai musuh. Sebab Nabi Muhammad ajar itu pada orang Islam. Jangan zolimi orang lain, walaupun dia bukan seagama dengan kamu. Sebab itu non-Muslim di Malaysia tidak akan dizolimi seperti orang Hindu menzolimi orang Islam di India. Saya sebutkan demikian. Sebab kami diajar Nabi Muhammad, jangan zolimi orang-orang yang non-Muslim. Dia dengan agama dia. Kuil takkan kami runtuhkan, gereja takkan kami runtuhkan. Cuma jika nak buat kuil, minta izin, yalah. Seperti kami nak bina masjid, surau, kena minta izin. Jangan memandai-mandai untuk semua orang. Ikut undang-undang. Jadi selamat. Justru saya menyebutkan juga pemimpin-pemimpin atasan yang bukan Islam, tolong belajar Islam. Supaya you all di atas tidak bercakap tentang Islam dengan sesuatu yang tidak benar, tidak betul. Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati lagi dimuliakan. Saya bercakap tidak gunakan lagi PowerPoint sebab ceramah ringkas. Okey, dah ada slide dipasang. Turun ke nombor 2. Yang berikutnya. Okey. Orang non-Muslim jangan bimbang, kami tidak akan paksa orang bukan Islam masuk Islam. Untuk apa paksa orang masuk Islam? Dia terpaksa masuk Islam, dia tidak menjiwai Islam, dia akan timbulkan masalah pada agama Islam. Maka tidak akan dipaksa. Hatta zaman Nabi Muhammad SAW, baginda sampai ini dia, ada ayat-ayat dia. Dia bukan sekadar ilham,
Ada kadang-kadang kita minta petunjuk, dapat ilham tentang kebaikan. Ini bukan ilham. Dia dapat petunjuk secara langsung, khusus, spesifik. Ada ayat tertentu yang Allah beritahu. Itu wahyu. Ini bukan orang biasa. Sebab itu, dalam agama, kadang-kadang baginda bercakap dengan benda yang tak mungkin orang biasa boleh tahu. Ada seorang yang cukup anti Nabi Muhammad di zaman baginda. Nama dia Adi bin Hatim. Saya teringat ketika di sekolah dahulu, kita baca kisah-kisah in English. I'm from Jelutong Secondary School. And then to Jelutong Primary to Secondary School. Ada kisah cerita-cerita. Salah satu ceritanya bertajuk kisah tentang Hatim Al-Ta'i. Ada belajar tak dalam subjek English? Baca cerita, salah satunya Hatim Al-Ta'i. Saya bangun, kena baca. Hatim Al-Ta'i ini seorang yang amat dermawan. Tiba-tiba bila saya baca tentang kisah Nabi, saya bertemu nama Adi Ibn Hatim. Dia anak pada Hatim Al-Ta'i. Adi Ibn Hatim ini, dia benci Nabi for 20 years. Lebih kurang 20 tahun dia benci Nabi Muhammad. Benci sangat-sangat. Kita bercakap tentang orang yang musuh pada Nabi. Benci. Tapi adik dia, disebabkan berlaku suatu insiden, adik dia akhirnya tinggal di Madinah dan akhirnya bersama Nabi Muhammad. Dan adik dia melihat pribadi Nabi Muhammad yang cukup mulia. Dan dia sampaikan mesej pada abang dia, Adi bin Hatim, please come over to Madinah. Sila datang ke Madinah, you cakap dengan Muhammad. Dia pun malu Allah, kata orang kita, datang ke Madinah. Mengikut setengah riwayat, ketika dia mula bertemu Nabi Muhammad, dia benci Nabi. Tapi terpaksa datang sebab adik menyuruh melakukan demikian. Dia pun datang. Dia tengok Nabi jalan bertemu seorang yang tua. Dia layan permintaan orang tua itu. Ini Adi kemudian masuk Islam mengatakan, dia rasa ini bukan style raja-raja. Raja tak macam tu. Jumpa orang tua terus layan, beri orang kata, beri masa, what's your problem? Ini bukan style raja, dia kata. Ini bukan raja punya style. Sampai di rumah Nabi, tempat duduk Nabi, Nabi berikan kepadanya. Nabi berikan pada seorang yang non-Muslim yang memusuhi baginda. Nabi duduk biasa atas lantai. Dia kata ini lagi jelas bukan raja. Kerana sikap Nabi yang mulia itu, akhirnya dia peluk Islam. Yang TKM1, yang berhormat TKM1 sebutkan tadi, Nabi ada ciri-ciri yang mesti ada pada baginda. Cakap benar. Dan kemudian baginda itu jujur, amat jujur. Dia sampaikan kebenaran. Dan dia pintar, cerdik, bijaksana. Nabi duduk atas lantai, Adi bin Hatim duduk tempat istimewa. Dan Nabi berkata tentang 3 perkara. Ini riwayat yang sahih. Pertama, Adi, akan sampai satu masa seorang wanita dari Iraq, ada riwayat mengatakan dari Hira di Iraq, akan pergi bertawaf ke Baitullah seorang diri tanpa takut kepada apa-apa pun kecuali kepada Allah. That time will come, ya Adi. Ini cerita akan datang. Yang Adi akan sampai satu ketika, Adi masih memusuhi, tak percaya dengan Nabi. Nabi kata, akan datang satu hari kamu akan melihat seorang wanita, dia bermusafir dari Hira tu di Iraq. Seorang diri, bukan dekat, jauh juga itu. Pergi bertawaf di Baitullah di Mekah tanpa takut kecuali kepada Allah.
Adi akhirnya kemudian masuk Islam dan benda itu berlaku depan mata dia. Iman dia meningkat, Masya Allah. Maka dalam riwayat sahih, paling kurang sahih Muslim, Adi berkata, aku lihat wanita itu. I met her. Ini kalimat yang tak mungkin orang biasa tahu. Cerita akan datang. Sahih. Seorang yang pernah memusuhi Nabi mengatakan, I met her. Percaya sungguh bagi beliau dengan Nabi SAW. Dan kemudian, umat Islam akan menguasai istana Maharaja Parsi. Berlaku. Aku bersama-sama dengan tentera Islam ketika itu. Ketika penguasaan terhadap istana ataupun mahligai Maharaja Parsi itu dikuasai, aku bersama-sama dengan tentera ketika itu. Ini seorang Nabi. Baginda bercakap tentang benda-benda yang orang biasa tak mungkin tahu. Hanya baginda mengetahuinya sebab Allah beritahu. Ini Rasul. Maka musuh beriman. Contoh yang kedua ialah kisah seorang musuh besar nama Abu Sufyan. Abu Sufyan ni salah seorang tokoh besar golongan Quraisy yang pernah hidup bersama Nabi, kenal sungguh-sungguh Nabi, sama-sama Quraisy. Tapi memusuhi baginda. Tapi pada satu ketika Raja Rom Heraklius dapat surat mengajak dia kepada Islam. Mengajak, bukan memaksa. Mengajak dia pada Islam. Dari Muhammad, dia mengatakan dia Nabi, dia Rasulullah. Aku nak lebih mengenali. Macam kita nak kenal kan. Heraklius pun kata, aku dijemput untuk masuk Islam oleh Muhammad. Aku nak lebih mengenali tentang dia ini. Muhammad ini. Aku nak kenal. Maka disuruh cari seorang yang mengenali. Kebetulan ketika itu, waktu tak berlaku peperangan lah. Ada perjanjian. Tidak berlaku peperangan, Abu Sufyan bermusafir untuk berniaga di luar Mekah. Maka kebetulan dia berada di kawasan Syria itu, berdekatan dengan tempat istana Heraklius. Maka dijemput dia bertemu Heraklius. Heraklius bertanya tentang Nabi Muhammad. Panjang juga ceritanya, hadisnya autentik, riwayat Imam Bukhari. Maka antara soalan oleh Heraklius, adakah kamu mendapati dia pernah berdusta? Masa itu ingat Abu Sufyan masih memusuhi baginda. Heraklius bertanya, adakah kamu pernah mendapati Muhammad seorang pendusta? Ataupun pernah tak kamu mendapati dalam hidup kamu bersama dia sekian lama, kamu dapati dia penipu? Pernah tak? Kalau berlaku sekali pun cerita. Kalau pernah berlaku walaupun sekali, tell us, we want to know. Abu Sufyan mengikut riwayat itu, Abu Sufyan berkata, memberitahu pada sahabat yang meriwayatkan hadis ini, iaitu Ibn Abbas, dia beritahu, pada asalnya aku nak menipu. Abu Sufyan yang nak menipu. Pada asalnya aku nak menipu. Aku tak mau cakap benar. Tapi kalau aku menipu, orang akan tahu kemudian aku menipu. Jatuhlah maruah aku. Jadi aku tak nak menipu, aku bercakap benar. Dan jawapannya ialah, tidak pernah Muhammad dikenali sebagai seorang penipu. Ini Muhammad alaihissalatu wassalam, tak pernah menipu. Kata orang utara, tak ada kelentong-kelentong. The trustworthy one. Dan kesannya besar. Abu Sufyan ini akhirnya masuk Islam. Adi bin Hatim, musuh kepada baginda, masuk Islam. Abu Sufyan memusuhi baginda sekian lama, tapi tidak boleh berkata selain daripada kebenaran. Baginda benar, baginda mulia, tidak pernah berdusta. Abu Sufyan masuk Islam dan baik keislamannya. Bukan masuk saja-saja nak cari populariti, tidak.
Selepas baginda alaihissalatu wassalam wafat pun, baik juga keislaman Abu Sufyan sehingga beliau wafat radhiyallahu an. Selepas kenal baginda, tak kenal maka tak cinta. Sama juga di era moden ini. Sila scroll ke bawah. Lagi. Ini saya paparkan, ini di Amerika ya. Islam ini satu agama yang dia tak tekankan kepentingan warna kulit ataupun bangsa. You Chinese, you Malay, you Indian, sama-sama orang Islam. Bangsa apa pun tak penting. Dalam agama Islam yang penting apa dia? Takwa. Takwa bukan taqwa. Takwa means piety. Piety means in Chinese, piety. Tolong. Apa dia? Apa dia? Tolong kuat sikit. Bukan taqwa, jangan sebut taqwa, bukan taqwa. Apa dia piety? Piety apa dia? Takwa. Macam saya tahu pula. Begitulah. Terima kasih banyak tuan. Terima kasih banyak for your help, insyaAllah. Terima kasih tuan. Okey. Okey okey. Saya muka macam Cina tapi saya Melayu. Saya pergi Mesir, orang kata saya Japanese. Japanese pula dah. Balik Malaysia masa K-pop dok popular, saya Korean pula. Lah. Saya bahasa Korea tak reti, Chinese sikit-sikit boleh lah. Sikit-sikit je lah. Jepun tak tahu. Belajar sikit-sikit saja. Bila nak masuk TV tentang kebudayaan Jepun, baru belajar bahasa Jepun. Telefon kawan saya di Jepun untuk dengar sikit dia cerita pasal Jepun. Telefon, dia berada di Jepun, dari USM di Jepun. Nak sikit-sikit. Tapi I am a Malay. Tapi saya nak bagi tahu, tak penting. You Malay, you Chinese, you Indian, you Kadazan, you Iban. Bila semua kita jadi orang Islam, tak berlaku seperti yang berlaku di Amerika 1939. Abad 20. Orang kulit hitam di Amerika terpisah dari orang kulit putih. Kerana warna kulit. Nak pergi sinema, orang kulit hitam kena ikut tangga lain khas untuk kulit hitam. In Islam, this will never happen to you. Pernah tengok tak orang Islam buat haji setahun sekali? Haji ya? Kena tengok sebab cuti. Orang Islam tu dia tawaf, dia pusing. Cuba tengok, ada Chinese, ada Indian, ada American, ada Malay, seluruh dunia. Dan bila orang Islam dia bersemayang, tak kira dia raja, dia sultan, dia emperor, maharaja, dia kena semayang cara yang sama. Dia kena letak kepala di dahinya ke bumi. Tak boleh dia berkata, saya raja. Takkan nak rendahkan diri saya, letakkan dahi sampai ke bumi. Kena bezakan dengan orang biasa yang lain. No, you must do the same thing. Tak kira you siapa. That is Islam. Sebab tu antara orang besar zaman Nabi, seorang yang tukang azan. Sekarang bila masuk waktu, kita dengarkan orang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Sehari 5 kali. Orang yang azan itu zaman Nabi, seorang berkulit hitam. Namanya Bilal radhiyallahu an. Itu Islam. Please scroll. Scroll lagi. Tak apa. Scroll lagi. Sebagai penutup. Rupa-rupanya Nabi Muhammad ini sebelum Nabi datang, orang dahulu sudah tahu dia akan datang. Mengejutkan? Sebelum Nabi Muhammad SAW datang, orang dahulu sudah tahu.
Orang dahulu tu siapa? Orang Yahudi dan orang Kristian. Sudah tahu. Sebab, okey, sila patah balik satu slide. Ini dia. Dalam Quran sebut. Surah Al-A'raf ayat 157. Saya baca sikit ayat. Allazina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi allazi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil, sampai ke hujung ayat. Orang yang ikut Nabi Muhammad, Nabi yang tak tahu membaca, tak tahu menulis. Mereka tahu tentang Nabi Muhammad sebab kisah Nabi Muhammad ada dalam Taurat dan Injil. Injil orang Kristian panggilnya sebagai Bible. Okeylah, saya mudahkan saja. Bible. Ada dalam Bible. Sebelum Nabi Muhammad datang, Tuhan dah beritahu. Akhir zaman akan datang seorang yang bergelar sekian-sekian. Next slide. Ada seorang bishop, padri besar. Dia Reverend David Benjamin Keldani, nama dia. Reverend David Benjamin Keldani. Sebut nama baik-baik. Reverend David Benjamin Keldani. Dia kaji Bible. Dia padri besar Roman Catholic. Akhirnya dia masuk Islam, dia tulis buku ini. Tengok apa nama buku dia? Muhammad in the Bible. Dalam Bible dah ada. Dia, padri, dia kenal Bible. Ya, Muhammad is in the Bible. Dia tulis buku ini. Next slide. Ini cerita baru, orang ini masih hidup. Dia dari Texas, Amerika. Dia pernah datang Pulau Pinang. Saya duduk hadapan dia mendengar ceramah dia. Nama asal dia sebagai dia ini dari keluarga orang kuat Kristian, dia aktivis gereja. Nama dia Skip Estes ini, yang berjanggut lebat ini. Dan dia dalam ceramah dia bagi tahu, saya mengkaji semua agama kecuali satu agama saya tak minat mengkajinya. Saya terkejut. Dia nak tahu tentang agama-agama, tapi Islam dia tak minat. Dia macam bencilah dengan agama ini. Satu agama ini saya tak suka. Apa nama agama yang dia benci itu? Islam. Akhirnya agama yang dia paling benci itu, dia anuti. Hari ini dia jadi Muslim. Dia from Texas. Bila dia Muslim, namanya sekarang Yusuf Estes. Dan dia punya belajar agama, sehingga orang Islam panggil dia Syekh Yusuf Estes. Jadi Syekh. Macam a scholar. Alhamdulillah. Okay. Masa tak banyak. Dia masih hidup. Kalau tuan-tuan perempuan rajin ke internet, type aja Yusuf Estes. Dia ada laman web dia sendiri, ceramah dia in English tentang Muhammad in the Bible. Ya, dia sambut pertanyaan, Muhammad ni cerita dia betul ke ada dalam Bible? Dia kata ada, sebab dia kaji Bible. Ini saya ceritakan kajian orang lain yang antara penyebab menjadikan dia Muslim. Next slide. Ini dia, seorang yang mengkaji Quran untuk cari kesilapan Quran. Dr. Gary Miller. Dia juga masih hidup. Dia dari Toronto, Canada. Tak berminat dengan Nabi Muhammad, nak cari kesilapan Quran. Tapi pada tahun 1978, dia masuk Islam. Nama Islam dia Abdul Ahad Omar. Dan dia tulis sebuah buku. Buku ini boleh di-download dari internet. Saya rasa saya baca buku beliau ni lebih kurang 15 kali.
Saya baca buku beliau tak tebal. 15 kali sebab tajuknya menakjubkan. Tajuknya The Amazing Quran. Quran menakjubkan. Quran memukau. Wow. Kan? Kita bisa pergi TV tengok. Wow. Kan? Ini wow. Quran menakjubkan. Yes. Dia terpukau dengan Quran. Dia nak cari kesalahan Quran. Dia temui kebenaran Quran. Next. Ini wanita yang luar biasa. Saya mengkaji beliau bertahun-tahun. Nampak beliau masih seorang yang baik dalam keislaman. Ini tulisan dia. Ini saya ambil daripada laman web dia. Bertahun-tahun saya simpan. Sekarang tak berubah. Pendiriannya tak berubah. Jadi saya kekal. Saya nak bentang hari ini, saya kena cek. Mungkinkah dia sudah berubah? Tidak. Dia sekarang di Saudi Arabia. Dan siapa nama dia? Mary Sue Malva dari Amerika. Dia ini, wow, profesor. Orang besar gereja, pastor. Bukan orang biasa. Bukan aktivis biasa. Orang kuat gereja. Church planter. Church planter ni satu kalimat khas. Ya? Bagi orang yang pernah jadi Kristian, dia kata pada saya church planter ini, dia macam influencer. Dia bagi pengaruh kepada perjalanan gereja, church planter. Title untuk dia juga. Dan missionary. Dia sebarkan agama Kristian. Dan dia profesor. Dia pastor. Orang kuat. Dia kata apa? Kalaulah ada seorang yang akan jadi fundamentalist, seorang yang radikal dalam agama Kristian, pegang Kristian sampai mati, kalau adalah orang macam tu, orang itu adalah saya. Dia kata. Tak mungkin tinggal Kristian. Sebab dia begitu. Profesor, pastor dan sebagainya. Dan akhirnya, dia nak kaji Islam. Dan dia bertemu dengan seorang. Tanya tentang wanita dalam Islam. Kan cerita wanita ni kan cerita yang agak sentimental dan juga sensitif. Betulkah dalam Islam wanita jadi hamba? Itu sebab lelaki Islam tak kenal Islam. Wanita dijadikan semacam hamba, isteri macam hamba. Sebab lelaki Islam, suami Islam tak kenal Islam. That's the problem. Jangan salahkan Islam. Salahkan penganut Islam yang jahil Islam. Termasuk suami Islam yang tak kenal Islam. Dia kotak-katikkan isteri dia. Padahal Islam muliakan wanita, termasuk sang isteri. Maka dia bertanya tentang wanita. Dia dapat jawapan yang cantik. Dan dia tulis apa? Kami diajar bahawa Islam ni agama demonik dan satanik. Dia tulis. Dia orang kuat gereja. Orang ajar pada kami bahawa agama Islam, agama setan. Agama jahat. Kemudian dia kata, saya bertanya tentang satu soalan penting, centered on Muhammad. Saya nak kenal Muhammad. Kenal Muhammad itu penting. Kesannya akhirnya dia masuk Islam. InsyaAllah, tuan-tuan perempuan agak pagi ini sedikit sebanyak kenal Nabi Muhammad SAW. Ya, seorang yang benar, tidak pernah berdusta. Seorang yang jujur. Sehingga ada tokoh Islam dahulu mengatakan, kalaulah Muhammad nak menipu, kalau Muhammad nak menipu, dia pasti nak menipu tentang satu perkara. Apa dia? Ada ayat Quran yang merupakan teguran Allah terhadap baginda. Ada. Allah menegur Nabi Muhammad. Mengapa kamu haramkan apa yang Allah halalkan kepadamu kerana mengikut kehendak isterimu? Allah tegur. Allah tegur. Ayat teguran jelas. Orang Islam baca sampai bila-bila. Ada beberapa tempat Allah tegur. Kata ulama dahulu, jika Muhammad nak menipu, dia pasti nak menipu bab ini. Tak nak beritahu orang. Allah tegur baginda. Tapi tidak. Agama Islam bukan baginda cipta. Maka baginda sampaikan sebab Allah beritahu demikian. Ini baginda jujur. Baginda benar.
Baginda tidak rahsiakan benda yang Allah suruh sampaikan. Baginda menyampaikan tabligh, dan baginda brilliant, genius, bijaksana. TKM 1 pun telah sebutkan hal itu. Itu Nabi Muhammad. Dan ajaran Nabi Muhammad menyuruh orang Islam supaya adil dengan semua, termasuk non-Muslim. Orang bukan Islam, di bawah Islam akan selamat. Jangan takut. Kalau Islam lah dia tegakkan Islam, non-Muslim jangan bimbang. Non-Muslim akan selamat, sejahtera. Tak akan dizalimi, jangan bimbang. InsyaAllah. InsyaAllah. Dan semoga insyaAllah pada pagi ini dengan kita kenal, kita akan menghormati agama Islam dan Nabi Muhammad. InsyaAllah. Dan bagi orang Islam yang kenal, jangan diam. Sampaikan pada orang lain, please. Sampaikan pada orang lain. Ada jiran. Saya tinggal di tempat majmuk. Ada jiran. Kiri kanan saya jiran non-Muslim. Jadi bila kami mula pindah, saya beritahu isteri, jiran kita baik-baiklah. Ada yang Buddhis, ada yang Kristian. Dia nama dia, what's your name? Nama dia depan tu nama Kristian. Oh, okey. Jadi saya terfikir, takkan nak diamnya, mesti nak cerita about Nabi Muhammad. Jadi masa time Hari Raya, ini cerita saya pula. Hari Raya, saya kata ke isteri, mari kita bagi kuih, cookies, kuih-kuih sedap kita beli, kita hadiahkan pada jiran kita yang non-Muslim. Hari Raya. Jadi isteri kata, okay, good idea. Oh, carilah cookies. Tak apa, kita belanja, no problem. Jadi kita bagi hadiah. Bawah hadiah tu ada buku Dr. Daniel, Islam, The Misunderstood Religion. Dibagi hadiah, dia tengok cookies. Ada buku. Buku. Ni buku saya tulis. Suji-sujilah baca. Okay, I'm going to read it. Kemudian, any question you can ask me later. Ada yang tanya pasal Islam. Setiap rumah kita berikan. Raya tahun depan, cookies lain, buku lain pula. Kan? Raya lagi satu, ialah kita nak baik-baik. Responnya bagus. Kemudian masa kongsi facau, dia pula bagi hadiah kat saya. Tapi dia tahu halal haram. Doktor, benda haram tak boleh makan. Betul, benda haram tak boleh makan. Jadi, I kasih buah limau boleh makan. Oh, buah limau, bismillah saya makan. Isteri saya suka buah limau. Oh, dia bagi punya banyak buah limau. Jadi, hubungan baik. Hari Raya, saya bagi pula cookies Melayu punya, yang ada buku pula. So, do something. Adakan hubungan yang baik, insyaAllah. Jadi saya rasa cukuplah, insyaAllah. Dah banyak masa tu kan. Kesian kat TKM 1 bila nak boleh keluar. Saya bersama hampa ada program. Ya. Saya menghormati mereka dan terima kasih kepada semua yang sudi mendengar, berikan masa. Kita doa pada Allah agar kita diberikan hidayah oleh Allah, insyaAllah. Akhir kalam. Salam sejahtera lagi sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Sudah lama juga saya tak bertemu mata sebelum saya tafsir. Ya. Majlis seterusnya diteruskan dengan sesi sumbangan. Saya ingin menjemput Dr. Insinyur Ahmad Zakiuddin ke hadapan dan bersama dengan para VIP untuk sesi sumbangan. Persilakan. Kita mulakan dengan senarai nama untuk warga Pekak penerima sumbangan sempena kempen Kenalkan Rasulullah. Penerima pertama adalah Nur Hidayah Tan.
Penerima kedua Muhammad Zubair Anand bin Abdullah. Seterusnya Nur Hidayah Liang binti Abdullah. Seterusnya Umar bin Abdullah Wong. Muhammad Farhan bin Abdullah. Zurina binti Zano. Nuraida binti Osman. Kalsum binti Arsyad. Zamrizan bin Musa. Boleh kita wakilkan dengan isteri? Leong. Saravana Malar, anak perempuan Odayai. Eng Chun Kwan. Chiu Kok Goy. Tan Su Eng. Go Ah Swang. Lee Cha Bo. Tong So Chan. Lo Chai Nyo.